Kerajaan Perpaduan telah diasaskan dan diketuai oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jadi kita dah dengar suara-suara daripada golongan-golongan yang ingin mengiktiraf UEC ini, iaitu Dongzong. UEC ini apa sebenarnya? UEC ini adalah Unified Examination Certificate. UEC ini telah diasaskan pada tahun 1975, iaitu peperiksaan hanya yang dijalankan oleh Sekolah Menengah Persendirian Cina di Malaysia ini. Jadi UEC ini mengambil silibus dia daripada Taiwan, dan sehingga 2018 UEC telah melahirkan seramai 600,000 orang pelajar yang telah mendapat sijil peperiksaan UEC ini. Jadi timbul desakan daripada pihak Dongzong yang ingin UEC ini diiktiraf sebagai syarat am kemasukan ke universiti awam sama dengan SPM. Perkara ini mendapat tentangan daripada orang pendidikan, terutamanya yang menyokong dasar pendidikan negara. Kenapa UEC ni orang tak suka? Pertama sekali, tolak tepi bab perkauman. Ini bukan isu perkauman, tapi ini adalah isu tentang dasar pendidikan negara. UEC ni sebenarnya dia punya standard dia tidak boleh dipertikaikan, kerana dia punya standard dia memang diiktiraf dalam APTS dalam negara dan juga universiti-universiti di luar negara. Tetapi apa yang menjadi masalahnya, UEC ni adalah satu peperiksaan yang dikelolakan oleh Dongzong itu sendiri. Jadi ini tidak adil kepada peperiksaan-peperiksaan lain yang diiktiraf, iaitu SPM dan juga STAM dan juga STP, yang mana dikelola oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Jadi sekiranya UEC ni dia nak masuk diiktiraf, dia perlu ikut saluran yang sebetulnya, iaitu masuk kepada Majlis Peperiksaan Malaysia. Tetapi adakah mereka ingin menyerahkan UEC itu ke dalam MPM? Sudah semestinya tidak. Kemudian kenapa kita perlu menolak UEC ini adalah apabila UEC diiktiraf sebagai sebuah sijil yang membolehkan pelajar masuk ke universiti awam, dia telah mengganggu sistem pendidikan itu sendiri. Yang mana sistem pendidikan di negara kita adalah pelajar Malaysia memerlukan peperiksaan SPM untuk masuk ke universiti-universiti awam secara merit. Apabila UEC diiktiraf, berlaku ketidakadilan di situ, kerana peperiksaan ini dikelolakan oleh satu badan yang berasingan daripada Badan Majlis Peperiksaan Malaysia. Jadi sangat tidak adil. Kemudian yang kedua, standard dalam UEC itu, iaitu bahasa Melayu dan juga sejarah, kurang ataupun silibus dia itu tidak sama dengan SPM. Sedangkan Dasar Pendidikan Negara mengatakan bahawa syarat kemasukan ke universiti awam adalah kena ambil SPM dan sekurang-kurangnya kena ada sejarah dan juga bahasa Melayu kredit untuk masuk ke universiti awam. Jadi itu isu yang kenapa kita perlu membincangkan atau perhalusi, ataupun pihak yang Dongzong ni nak UEC ni tiraf ni, dia kena menerima benda itu, dia kena masukkan sistem. Sebagai contoh, kita ambil peperiksaan STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Sebelum tahun 2000, peperiksaan STAM ini dia masing-masing ada sijil masing-masing. Setiap negeri ada sijil masing-masing dan dia adalah dia punya sistem dan sebagainya. Tetapi kemudian sistem ini disatukan supaya nak ikut dasar pendidikan negara itu. Jadi mana-mana negeri pun dia ambil sijil tinggi, namanya STAM, tak ada nama lain, dan diselaraskan, dikelola oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Jadi oleh itu, yang nak ambil STAM ni pun dia kena ambil SPM dahulu. Jadi kenapa UEC ini nak diiktiraf untuk direct masuk ke universiti awam? Sangatlah tidak adil, dan dia akan berlaku satu isu apabila mungkin sijil-sijil lain akan didesak juga oleh kerajaan untuk diiktiraf sebagai satu sijil yang boleh masuk ke universiti awam. Yang terakhir sekali, UEC ni hanya dibuka untuk SMPC, iaitu Sekolah Menengah Persendirian Cina sahaja. Kalau diiktiraf, dia sangat tidak adil kepada orang lain, kerana pihak lain juga dia tak ada boleh ambil peperiksaan ini kecuali sekolah tersebut. Sebenarnya UEC ni memang sukar, ramai pihak tahu sukar untuk diiktiraf disebabkan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi itu.